Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati barisan pentadbir SKA Keramat, yang dikasihi para guru SKA Keramat, dan yang dihormati para ibu bapa, warga sekolah SKA Keramat, serta tidak lupa yang dikasihi anak-anak SKA Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, pihak sekolah akan mengadakan sesi taklimat pembukaan sesi persekolahan bagi tahun 2021. Jadi di sini saya memohon kepada semua ibu bapa agar dapat mengikuti sesi taklimat pembukaan ini di dalam FP sekolah. Jadi pada hari ini taklimat yang akan disampaikan nanti khususnya kepada ibu bapa, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa dapat memahami dan juga dapat membantu khususnya kepada anak-anak kita agar mereka semua dapat mengikuti sesi pembelajaran di rumah walaupun sesi persekolahan ini ditangguh sehingga 26 Januari 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baik, di sini saya perkenalkan barisan pentadbir sekolah. Yang pertama, saya Encik Nur Muhammad, selaku guru besar. Yang keduanya, Puan Dong Fauziah binti Jalani, selaku guru perlengkapan takbiran dan kurikulum. Puan Emilia binti Kamarul Zaman, guru perlengkapan hal ehwal murid. Cik Dorina Esther anak Dipok, guru perlengkapan kurikulum. Dan Puan Siti Nurliza binti Cik Usu, selaku guru perlengkapan petang. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di sini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan tarikh sesi persekolahan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri kita pada 13 Januari bagi negeri-negeri di bawah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, termasuk Kuala Lumpur. Okey, jadi tuan-tuan dan puan lihat di sini untuk sesi persekolahan kita tengok yang berwarna tulisan berwarna kuning bagi tahun untuk sekolah rendah iaitu bermula daripada prasekolah dan juga tahun 1 hingga tahun 6. Sesi persekolahan kita bermula pada 20 Januari. Okay. Manakala untuk tingkatan 1, 2, 3, 4 dan juga untuk tingkatan 5 dan 6 pun sesi persekolahan bermula pada hari ini. Tetapi calon SPM, SPMV dan juga STPM kita ada satu arahan terkini surat siaran yang terkini di mana untuk calon SPM, SPMV dan juga STPM tahun 2020 sesi persekolahan adalah secara bersih. Manakala yang lain-lain termasuklah sekolah rendah dan juga prasekolah, sesi persekolahan ditangguh secara fizikal, tetapi pembelajaran dan pembelajaran di rumah tetap dilaksanakan mulai 20 bulan. Baik, berkenaan dengan pembelajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR, di sini pihak sekolah telah mengenal pasti beberapa cabaran-cabaran yang dihadapi dan juga kekangan-kekangan yang ada untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Jadi di sini tuan-tuan rujuk kepada jadual yang disebutkan di sini Untuk murid tahun 1
ya, kita menghadapi satu cabaran. Ya, cabaran yang pertama iaitu penguasaan literasi dan juga numerasi, ya, kemahiran asas 3M, iaitu kemahiran membaca, menulis dan mengira, serta kemahiran melibatkan nombor, ya, iaitu matematik. Ya. Okey, jadi cabaran yang kita hadapi sekarang ini ialah untuk tahun 2021, di mana tahun 1 dan tahun 2 kita menghadapi cabaran di mana kemungkinan, ya, anak-anak kita belum dapat menguasai kemahiran membaca. Ya, ini yang berlaku pada tahun 2020, ya, tahun lepas, di mana apabila berlaku sesi penangguhan ataupun sekolah ditutup, maka kita mendapati anak-anak kita terutamanya di tahun 1 menghadapi satu cabaran, ya, cabaran di mana anak-anak tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan juga menulis, ya, termasuk juga kemahiran untuk mengira. Ya. Jadi kalau sekiranya keadaan pandemik COVID ini masih lagi berterusan, maka tidak mustahil cabaran ini akan kita hadapi untuk tahun 2021. Ya. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita hadapi dan cadangan penyelesaian yang akan dilaksanakan, ya, di semua sekolah-sekolah dalam Malaysia, ya, termasuk sekolah kita, iaitu untuk tahun 1 kita mengadakan program transisi tahun 1. Ya. Sekarang ini guru-guru tahun 1 sudah mengenal pasti, sudah menyusun, ya, aktiviti-aktiviti yang bakal dilaksanakan, ya, khusus anak-anak tahun 1 bagi tahun 2021. Manakala tahun 2, ya, tahun 2 ni bermasuk tahun 1 2020 lah, ya, di mana kita dapati ramai yang terkesan, ya, dengan defisit pembelajaran semasa tahun 2020, ya. Jadi kita mengadakan kaedah penyelesaian dengan cara pemulihan. Ya, itu antara strategi yang kita laksanakan, ya. Manakala cabaran yang kedua iaitu kesediaan murid untuk meneruskan persekolahan setelah terlalu lama di rumah. Ini berlaku kepada anak-anak kita. Mereka berada di rumah dalam tempoh yang begitu lama. Ya, kalau tahun lepas sekolah mula ditutup, diarahkan tutup pada bulan Oktober, dan sehingga sekarang pada awalnya sekolah akan dibuka bermula 20 Januari. Kebanyakan lebih daripada 60%, saya ulang balik, 60% anak-anak di SKAU Keramat tidak dapat mengikuti pembelajaran, walaupun diadakan secara online oleh pihak sekolah. Ini antara faktornya ialah pertama, ramai juga di kalangan ibu bapa yang tidak ada kemudahan akses internet yang cukup kuat, ya. Dan juga masalah berkongsi peranti, masalah ketiadaan komputer dan sebagainya. Jadi keadaan ini akan mewujudkan satu jurang yang sangat ketat, ya, di mana murid yang dapat mengikuti pembelajaran secara online, mereka sekurang-kurangnya dapat jugalah, ya, belajar. Manakala anak-anak yang tidak mengikuti ataupun dapat mengikuti sekali-sekala pun akan terkesan juga. Jadi jurang di sini ialah akan wujud satu jurang murid yang mengikuti dan murid yang tidak mengikuti. Jadi di sini tuan-tuan dan puan, bila ada jurang yang sebegini, dia akan mewujudkan defisit pembelajaran yang ketara antara murid yang belajar dengan murid yang tidak dapat belajar. Itu antara cabaran yang kita hadapi, ya. Dan kita faham, ya, masalah di pihak ibu bapa, ya. Kita faham dengan keadaan sekarang ini, ya, ibu bapa bekerja, mungkin kemudahan peranti, gadget, telefon hanya ada satu saja, kan. Anak-anak di rumah tidak ada memiliki akses internet yang mencukupi dan juga peranti ataupun gadget yang diperlukan sewaktu pembelajaran itu, ya. Kemudian cadangan penyelesaian ialah kita mengadakan, ya, kaedah penjajaran kurikulum.
nanti saya akan jelaskan pada tuan-tuan apakah yang dimasukkan dengan penjajaran. Okey. Manakala cabaran yang keempat ialah peralihan tahap persekolahan. Ini difokuskan kepada anak-anak kita di tahun 1 yang mereka baru masuk ke sekolah. Itu dikenali sebagai peralihan daripada taska ke tahun 1. Manakala anak-anak kita di tahun 4 mereka sekarang berada di tahap 2. Kalau tahun lepas mereka berada di tahap 1 iaitu darjah 3, sekarang mereka berada di tahap 2 di mana mata pelajarannya lebih mencabar dan lebih beratlah berbanding dengan tahap 1. Okey, seterusnya tuan-tuan rujuk kepada apa yang saya nak saya tunjukkan di sini ya. Tuan-tuan rujuk kepada yang di bawah ni ya. Pelaksanaan kurikulum penjajaran tahun semasa. Okey. Untuk tahun 1, kaedah yang akan dilaksanakan ialah untuk tahun 1 kita mengadakan program transisi. Tahun 1 bermula Januari sehinggalah bulan Mac, iaitu selama 43 hari. Ini bagi membiasakan anak-anak tahun 1 kita ini yang beralih, peralihan tahun, supaya mereka dapat mengenal keadaan situasi sekolah, mengenali guru-guru, mengenali pentadbir, persekitaran sekolah dan sebagainya. Dengan kaedah mungkin kita adakan secara online ataupun mungkin rakaman video dan juga pelbagai cara untuk anak-anak kita dapat mempunyai tahu di mana dia bersekolah, nama sekolah, siapa gurunya dan juga siapa rakan-rakannya. Kemudian selesai sahaja bulan 3 dijangka sehingga 26 Mac, dan selepas itu anak-anak akan belajar seperti biasa mengikut kurikulum sehinggalah ke akhir tahun. Itu perancangan kita lah di peringkat sekolah ya. Okay. Manakala untuk anak-anak tahun 2, 3, 4, 5 dan 6, okay, kalau tuan-tuan lihat di sini ya, tuan-tuan lihat di sini, yang berwarna biru ni menunjukkan pembelajaran semasa tahun lepas, suatu tahun lepas, tahun 2020 yang tidak dapat dilaksanakan ataupun dikuasai oleh anak-anak kita. Ya, kerana kita tahu tahun lepas tempoh sekolah kita tak lama ya, kerana sekolah 2 kali ditutup ya. 2 kali tutup dan kita sekolah pun tak sampai lebih kurang 2 bulan saja bersekolah, kemudian ditutup lagi ya. Jadi sudah tentulah ya sukatan pelajaran tak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka kita menggunakan kaedah yang pertama ni. Ada pilihan sikit, kaedah pertama dan juga kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, pertama, untuk permulaan ini bermula 20 Januari, guru-guru akan ulang kaji semula tajuk-tajuk yang terkesan. Saya namakan tajuk yang terkesan, tajuk-tajuk yang tak sempat dihabiskan pada tahun lepas, untuk cikgu membuat revision ataupun mengulang kaji tajuk-tajuk ini ya, sehingga jangkaannya sehingga pada bulan Mac. Kemudian selepas itu guru meneruskan pembelajarannya mengikut sukatan tahun semasa, iaitu tahun 2021 ya, sehinggalah inilah yang dinamakan pelaksanaan kurikulum penjajaran tahun semasa. Manakala kaedah yang kedua yang di bawah ini, di mana pelaksanaan kurikulum tahun 2020 yang berwarna biru ni dengan pelaksanaan kurikulum tahun 2021 dilaksanakan secara serentak. Dilaksanakan secara serentak bermula daripada sesi persekolahan 20 Januari sehinggalah ke akhir tahun ya. Okey, jadi persoalannya macam mana nak dilaksanakan kedua-dua kurikulum yang tersebut. Okey, caranya ialah pelaksanaan kurikulum tahun lepas yang terkesan disisipkan ataupun dalam istilahnya blend ya. Kita rangkumkan dalam pembelajaran kurikulum tahun semasa. Ya, mungkin ada tajuk-tajuk yang boleh kita di bawah satu tema yang sama, mungkin boleh kita adakan sisipan ya, dalam kurikulum semasa ataupun
ataupun pembelajaran semasa. Itu yang dimasukkan penjajaran kurikulum, sisipan tahun semasa dan juga sisipan penjajaran kurikulum tahun sebelumnya yang terpesan. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekarang ini cikgu-cikgu sedang sibuk menyediakan ataupun sedang merungkai, saya istilahkan nama merungkai, ataupun mengenal pasti tajuk-tajuk yang terkesan tahun semasa untuk disisipkan pada tahun semasa, itu tahun 2021, supaya pembelajaran itu akan berlaku secara serentak. Ya, kerana kita lihat, bila kita lihat kurikulum tahun lepas dan tahun semasa ada tema-tema ataupun tajuk-tajuk yang boleh diadakan ataupun dapat dibuat pembelajaran ataupun pengajaran, boleh diadakan secara sisipan dan sebagainya. Okay, next. Baik, seterusnya untuk maklumat tuan-puan yang ini tak jelas, nanti tuan boleh rujuk dalam grup kelas masing-masing ya. Guru kelas telah menghantar jadual PDPR yang akan diikuti oleh anak-anak tuan-tuan perempuan ya. Kita ada masa-masa tertentu ya, untuk anak-anak perempuan akses pembelajaran ini di rumah ya. Jadi tapi walau macam mana pun masa yang ditetapkan ini adalah cadangan ya, cadangan. Walau bagaimanapun sekiranya tuan-tuan perempuan bekerja ya, tak dapat memantau ya, mungkin pembelajaran yang berbentuk offline ataupun secara gabungan itu dapat dilaksanakan bila tuan-tuan perempuan pulang daripada kerja ataupun berada di rumah atau pada sekolah. Ya, cuma mungkin pada pembelajaran secara online itulah ya, mungkin kalau bagi anak-anak yang tak dapat mengikuti ya, ibu bapa bekerja, mungkin agak ketinggalan di situlah ya. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan, kaedah yang pendekatan yang akan digunakan oleh guru ialah kita ada tiga pendekatan, iaitu secara online, yang kedua secara offline dan yang ketiga secara gabungan. Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan puan apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga kaedah tersebut ya. Okay, jadi antara jadual yang disediakan ya. Jadi jadual ini disediakan dengan bertujuan supaya kita tak nak nanti berlaku defisit pembelajaran ya. Bila katakanlah fenomena COVID ini masih lagi berterusan ya, sekolah lagi ditutup, maka lama kelamaan anak-anak tidak dapat mengikuti dalam tempoh masa yang terlalu lama ya, dapat mengikuti pembelajaran dalam tempoh masa yang lama, kemudian sukatan pun makin bertambah ya. Jadi kita cuba adakan ya, kalau tahun lepas mungkin kekerapan untuk mengadakan kelas PDPR ni agak tidak kurang kan, berbanding tahun ini. Tahun ini kita perlu adakan dengan lebih banyak ya, sedikit supaya kurikulum itu dapat dilaksanakan dengan lebih kerap, dan juga kita mahukan anak-anak supaya tidak terus ketinggalan ya, bila dah masuk tahun semasa ya, kalau berterusan hingga ke tahun hadapan ya, anak-anak kita lagi banyak sukatan pelajaran yang tidak dapat diikuti ya. Next. Ini contoh, ini untuk tahun 1 ya. Baik, tuan-tuan dan puan, di sini saya jelaskan kaedah PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru. Kita ada 3 kaedah. Yang pertama, kaedah secara online ya. Contohnya Google Classroom melalui portal Deliver. Saya percaya anak-anak tuan-tuan puan telah disediakan ID ya. ID dalam Google portal Deliver ya, untuk anak-anak akses ya, sekiranya anak-anak perempuan mengikuti pembelajaran secara online. Okey, yang kedua kaedah offline, iaitu melalui modul kerja, lembaran kerja ataupun buku kerja ataupun buku aktiviti ataupun sumber rujukan seperti buku latihan di pasaran ya, offline. Dan yang ketiga ialah melalui gabungan ya, iaitu penggunaan data internet, kemudian
selepas itu murid-murid melakukan tugasan dan juga arahan-arahan. Jadi di sini gabungan ini bermaksud mungkin akan berlakunya penggunaan sedikit data internet, ya, dan kemudian murid melakukan tugasan. Bila semasa melakukan tugasan itu, murid-murid melakukan tugasan sendiri tanpa melibatkan data internet, ya, data internet. Dan bila murid-murid menghantar semula tugasan ini, maka selepas itu barulah penggunaan data internet diperlukan. Jadi di sini kaedah ini sangat popular di sekolah kita, ya, kerana kita memandangkan ramai bapa kita yang mempunyai kemudahan aplikasi Telegram dan juga WhatsApp. Ya. Jadi kaedah gabungan ini adalah kaedah yang kita merasakan lebih sesuai. Namun begitu, kaedah online ini sangat penting, ya, kerana ini lebih kepada bersifat bersemuka. Ya. Guru-guru boleh mendapatkan feedback secara terus. Ya. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan, ya, ketiga-tiga kaedah ini kita akan laksanakan di peringkat SKU Keramat. Kaedah online ini sangat penting juga. Jadi kelas-kelas yang majoritinya dapat mengikuti pembelajaran secara online adalah kelas yang dianggap terbaik lah, ya, terbaik kerana senang, ya, menyenangkan urusan guru-guru untuk guru-guru melakukan pembelajaran ataupun pengajaran secara direct, ya, dan murid-murid pun boleh memberi respon terus kepada guru, ya. Okey. Dan ini memerlukan data yang kuatlah, ya. Manakala kaedah gabungan ini kaedah yang seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebih bersifat penggunaan data yang tidak banyak, tetapi anak-anak mendapat arahan dan maklumat, ya, melalui Telegram ataupun WhatsApp, tugasan yang akan diberikan oleh guru. Baik, manakala data-data itu semua, ya, bagi pihak sekolah, ya, kita akan masukkan dalam Excel online, ya. Ini respon daripada setiap guru subjek, ya, di mana subjek-subjek yang diajar ini kita akan key in, ya, pendekatannya, contohnya pendekatan secara online ke offline ke. Kemudian kita akan catat di sini juga kaedah sama ada secara Google Classroom ke, quiz ke dan sebagainya. Dan yang penting sekali, data yang diperlukan oleh pihak sekolah ialah pelibatan. Ya, kita tengok pelibatan ibu bapa, pelibatan anak-anak kita di rumah, adakah mereka dapat mengikuti sepenuhnya atau tidak, ataupun dari segi bilangan tu, kalau satu kelas berapa orang yang mengikuti atau tidak, ya. Kerana kita tidak mahu nanti anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran di rumah ini, mereka akan terus ketinggalan, dan akan timbul satu defisit perbezaan jurang pembelajaran, tahap kemahiran anak-anak yang mengikuti pembelajaran PDPR dengan anak-anak yang tidak mengikuti, ya. Okey. PBD, ya. So persoalan sekarang ini ialah bagaimana PBD dilaksanakan, ya. Untuk tuan-tuan dan puan, PBD bermaksud pentaksiran bilik darjah. Baik, oleh kerana keadaan norma baharu, ya, anak-anak belajar di rumah, maka perkataan PBD itu tak berapa sesuai. So kita namakan pentaksiran di rumah lah, ya. Kita ubah sendiri, so maknanya pembelajaran di rumah. Jadi PBD ini kalau asasnya, tuan-tuan, dia merupakan satu bentuk proses PDP yang dilakukan sepanjang tahun dan dilaksanakan dengan pelbagai kaedah, seperti pemerhatian, penulisan, lisan, kerja projek, kuis, pembentangan dan juga lain-lain aktiviti pembelajaran. Okey, dan biasanya berlaku di dalam bilik darjah. Okay. Namun begitu, oleh kerana pembelajaran sekarang ini adalah berlaku di rumah, maka pentaksiran itu tetap dijalankan dan ia akan ditaksirkan oleh guru subjek kepada anak-anak kita yang mengikuti kelas pembelajaran di rumah, ya, sama ada dalam bentuk online ataupun secara gabungan ataupun secara offline, ya. Jadi saya harap
anak-anak tuan dan perempuan dapat mengikuti pembelajaran di rumah, tak kira sama ada dalam bentuk gabungan, kaedah gabungan, kaedah online dan juga kaedah offline. Ini sangat penting kerana bila anak-anak kita tidak bersemuka kerana sekolah ditutup, maka tidak ada ujian ataupun peperiksaan dapat dijalankan secara bersemuka, terutamanya anak-anak di tahun 4, 5 dan 6. Jadi anak-anak di tahun 4, 5, 6 dari segi perkembangan pembelajaran juga dinilai berdasarkan pentaksiran di rumah. Okey, jadi ini contoh tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan dah sinonim dengan tahap penguasaan di sini. Bagi anak-anak kita yang kemahirannya dapat 1, mereka tahu perkara asas dan juga dapat melakukan perkara-perkara yang asas. Kemudian tahap 2 ialah tahu dan faham. Kemudian tahap 3, tahap penguasaan 3 ialah tahu, faham dan boleh buat. Manakala tahap penguasaan 4 ialah tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Manakala tahap penguasaan 5 ialah tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Terpuji di situ. Kemudian tahap tertinggi ialah tahap penguasaan 6, di mana anak-anak tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Jadi tahap penguasaan ini akan ditafsirkan oleh guru kepada anak-anak tuan perempuan berdasarkan penlibatan anak tuan perempuan dalam PDPR dia. Mungkin anak-anak perempuan dibekalkan dengan tugasan, kerja projek ataupun latihan-latihan worksheet secara online ataupun secara offline. Dan apabila anak-anak perempuan respon ataupun memberi maklum balas tentang berkenaan dengan hasil kerja tersebut, maka disitulah berlakunya pentaksiran yang akan dibuat oleh guru-guru subjek. Jadi sebab itulah tuan-tuan, anak-anak yang mengikuti pelajaran PDPR, mereka akan mendapat pentaksiran PBD ataupun pentaksiran di rumah ini oleh guru-guru subjek. Baik, kepentingan PBD. PBD ini ataupun pentaksiran yang saya tukar nama tadi, pentaksiran di bilik, pentaksiran di rumah. Kalau dulu pentaksiran bilik belajar. Jadi ia merupakan satu bentuk pentaksiran murid secara holistik, perkembangan pembelajaran secara menyeluruh. Itu kepentingannya. Dan ia merupakan alternatif apabila peperiksaan ataupun ujian tidak diadakan secara bersemuka. Kerana sesi persekolahan masih lagi belum dibuka, maka pentaksiran bilik belajar ini adalah perkara yang difokuskan oleh guru-guru kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga ialah aspek pemilihan pemasukan ke sekolah khusus, sekiranya UPSR tiada. Untuk maklumat perempuan, tahun lepas UPSR telah ditiadakan, dibatalkan. Jadi kemasukan ke sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak di tahun 6, 100%-nya adalah berdasarkan PBD, pentaksiran bidik darjah, yang sempat dilaksanakan, di mana salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh sekolah-sekolah khusus ini ialah mereka melihat pencapaian PBD, tahap penguasaan berapa. Jadi saya ingin tegaskan ataupun menekan terutamanya anak-anak di tahun 6 yang bakal menduduki UPSR, PBD adalah perkara yang amat dititik beratkan untuk perkembangan. Apatah lagi bila UPSR ini katakanlah tahun ini dibatalkan ataupun tidak diadakan, maka 100% kita bergantung kepada pentaksiran bilik belajar ataupun pentaksiran di rumah. Okay, next. Okay, baik. Sini tuan-tuan dan puan,
untuk memastikan PDPR ini dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya ataupun kita cuba memaksimumkan pelaksanaan PDPR ini di rumah, saya memohon tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat membantu ataupun menyokong untuk memastikan anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran dengan semaksimum mungkin. Dan saya faham masalah yang dihadapi oleh tuan-tuan perempuan akibat kesan daripada PKP ini, ramai yang kehilangan kerja, kehilangan punca pendapatan, tidak mampu nak menyediakan kemudahan-kemudahan untuk anak belajar. Namun begitu, saya harap tuan-tuan perempuan cubalah dengan sebaik mungkin, kerana bagi saya pembelajaran anak ini adalah merupakan satu perkara yang penting juga. Boleh dianggap sebagai perkara asas, selain daripada makan, minum, keperluan keluarga, keperluan anak-anak pun untuk mereka belajar pun sangat penting juga. Jadi soal masalah-masalah di pihak perempuan tu, masalah ekonomi, keuangan, masalah kerja, masalah tak cukup alat dan sebagainya. Saya tahu ramai di kalangan ibu bapa yang menyuarakan perkara ini dalam grup WhatsApp kelas, bekerja, peranti tak cukup dan sebagainya. Kami di pihak sekolah tak dapat nak selesaikan masalah itu tuan-puan. Kami serahkan semula pada tuan-puan untuk menyelesaikan macam mana untuk perempuannya dapat membantu ataupun memastikan anak-anak kita ini tidak terus ketinggalan dan akan menimbulkan jurang di fizik pembelajaran antara murid yang mengikuti dengan murid yang tidak. Jadi kita ada kaedah yang saya sebutkan tadi adalah gabungan, kaedah yang menggunakan data yang paling minimal, data yang tak berapa kuat sangatlah, itu penggunaan data yang asas lah maksud saya. Jadi tuan-tuan mungkin boleh menggunakan kaedah tersebut ataupun menyediakan untuk persediaan ibu bapa, khususnya untuk pembelajaran di rumah. Okey, pertama ibu bapa menyediakan kemudahan capaian internet di rumah. Okey, sekurang-kurangnya akses internet yang asas. Okey, maksudnya sekurang-kurangnya penggunaan data yang tak kuat, data yang tak memerlukan data yang tinggi. Contohnya penggunaan WhatsApp ataupun Telegram, pencapaian akses internetnya tak perlulah yang terlalu tinggi. Melainkan online memang penggunaan data yang tinggi. Jadi bila tuan-tuan dapat menyediakan akses internet yang asas ini, sekurang-kurangnya arahan yang diberikan oleh guru-guru, tugasan-tugasan yang diberikan sewaktu pembelajaran PDPR secara gabungan dapat disampaikan terus melalui Telegram dan juga WhatsApp. Dan tuan-tuan boleh, anak-anak tuan-tuan boleh laksanakan tugasan ini pada bila masa. Kemudian yang kedua, menyediakan peranti gadget untuk pembelajaran anak-anak. Kita faham masalah kekurangan gadget di kalangan ibu bapa. Anak-anak kita berkongsi, anak-anak sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya. Itu saya serahkan kepada tuan-tuan puan untuk mungkin tuan-tuan puan boleh membuat penggiliran mungkin pada sesi pagi, sesi petang, sesi malam. Kalau katakanlah kaedah gabungan ini diberikan kepada anak-anak perempuan untuk tugasan, mungkin boleh dilaksanakan di sesi malam, pada sebelah malam. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, memantau pembelajaran anak di rumah agar tidak tercicir. Jadi saya harap perempuan dapat memantau, walaupun sibuk bekerja, perempuannya dapat mengetahui anak-anak kita di rumah tu pada waktu pagi ni buat apa, tidur ke, tengah main game ke dan sebagainya. So pastikan mereka belajar juga. Baik, menguruskan masa pembelajaran di rumah sekiranya tidak dapat mengikuti jadual yang ditetapkan. Ini yang saya masukkan tadi sekiranya tuan-tuan dan puan bekerja dan juga ada kalanya anak-anak kita ni tidak dapat mengikuti pembelajaran disebabkan masalah kekurangan peranti ataupun
mempunyai abang ataupun adik yang juga mengikuti pelajaran secara online, mungkin tuan-tuan boleh buat jadual. Mungkin anak-anak boleh adakan di sebelah pagi, anak yang pertama sebelah pagi, anak yang kedua mungkin sebelah petang, ataupun beri keutamaan dulu kepada kelas online dahulu. Sebab kita menggunakan pelbagai kaedah, tak semua kelas kita adakan secara online. Apa yang kami maklumkan kepada guru-guru ialah online tu mungkin diadakan sekurang-kurangnya seminggu sekali lah, seminggu sekali. Kerana kita tidak mampu kita memahami, kalau kita adakan setiap hari, maka ramailah murid-murid kita tidak dapat mengikuti pembelajaran di rumah. Tetapi kita mengadakan kaedah lain, mungkin secara offline ataupun secara gabungan tadi. Jadi bila kita menggunakan kaedah gabungan itu, maka tuan-tuan boleh menyusun ataupun mengatur jadual. Pelaksanaan itu boleh dilaksanakan pada bila masa. Baik, objektifnya ialah pertama, kita ingin mengurangkan jurang defisit pembelajaran mengikut topik dalam aktiviti. Jadi kalau anak perempuan dapat mengikuti secara totalnya, secara keseluruhannya kelas yang diadakan, secara gabungan ataupun secara online, dia dapat mengurangkan jurang keciciran subjek-subjek yang tak dapat diajar. Manakala yang kedua, mengurangkan jurang perbezaan pembelajaran murid yang mengikuti PPR dengan tidak mengikuti. Dan yang ketiga, pentadbiran PPT dapat dilaksanakan di semua aliran. Objektifnya. Baik, untuk makluman guru bapa tahun 1, sekarang ni kita telah memasuki fasa yang kedua. Fasa pertama ialah fasa di peringkat persediaan, di mana peranan yang dimainkan oleh pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa. Di mana kita telah menyediakan kumpulan telegram ibu bapa untuk kelas-kelas, dan segala maklumat telah disampaikan dari masa ke semasa. Dan yang keduanya, bermula hari ini 20 Januari, kita telah masuk fasa yang kedua, di mana dalam fasa kedua ini lebih kepada penyesuaian murid dalam keadaan persekitaran sekolah. Walaupun anak-anak kita tidak hadir ke sekolah, tetapi anak-anak akan didedahkan melalui tayangan video situasi sekitaran sekolah, guru-guru, pentadbir, bilik-bilik khas, bilik darjah dan sebagainya. So kita ada modul di sini, iaitu modul rutin kelas, modul orientasi perbualan awal, modul orientasi aktiviti fizikal, modul orientasi aktiviti surat kenal, dan modul orientasi aktiviti pembelajaran dan rehat. Yang ini akan disusun oleh guru-guru kelas. Dan fasa yang ketiga iaitu fasa kesediaan, bermula 1 Februari hingga 26 Mac, di mana fasa ini lebih kepada pembelajaran. Dan modul yang akan digunakan pakai ialah ada 4 modul, iaitu saya sihat, saya selamat. Yang kedua, modul yang kedua ialah saya dan nombor. Yang ketiga, detektif alam. Dan yang keempat ialah hidup bersama. Jadi peranan tuan-tuan perempuan hanya mengikuti arahan-arahan ataupun maklumat-maklumat yang akan disampaikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan perempuan, untuk kelas tahun 1 nanti akan ditawarkan satu kelas yang dinamakan kelas Dual Language Program, DLP. DLP ini bermaksud program di mana subjek matematik dan sains akan diajar dalam bahasa Inggeris. Dari sini taklimat akan diberikan nanti kepada ibu bapa. Dan kedua, nanti ibu bapa boleh memohon sesiapa yang berminat dan mempunyai keyakinan anak-anak kita dapat mengikuti kelas tersebut. Dan yang ketiga, pemilihan nanti akan dibuat. Hanya terhad kepada 35 orang sahaja, itu satu kelas sahaja. Nanti saya akan bagi taklimat dari dalam masa yang terdekat nanti. Okey, hal lain yang berkaitan untuk maklumat perempuan, pengoperasian pejabat dibuka setiap hari,
itu daripada Isnin hingga Jumaat. Okey, oleh kerana kita dalam keadaan PKP sekarang ini, operasinya sehingga pukul 2. Ya. Bermula pada pukul 8 hingga pukul 2 petang. Okey, boleh hubungi pihak sekolah dahulu untuk temu janji. Ini yang melibatkan permohonan pertukaran, ya, penyerahan itu, ini dan sebagainya. Ya, jadi kena buat temu janji dahulu untuk hadir ke sekolah. Ya. Kerana kita perlu menghakkan bilangan berapa yang hadir ke sekolah. Ya, kita tak nanti sekolah adalah merupakan kawasan yang berisiko tinggi. Ya. Okey, kemudian yang kedua, bapa juga diminta untuk mengemaskini maklumat profil murid secara atas talian dalam APDN. So, dia punya portal ialah public.moi.gov.my. Okey, di situ tuan-tuan dan puan diminta untuk mengemaskini maklumat murid ataupun anak-anak tuan-tuan dan puan, dan juga sekiranya ada masalah, sila rujuk pada guru kelas. Ini biasanya masalah yang dihadapi ialah anak tidak ada dalam sistem tersebut. Mungkin kita akan rujuk kepada pihak atasan untuk memasukkan nama anak perempuan di dalam talian tersebut, dalam portal tersebut. Okey, yang ketiga, berkenaan dengan pengoperasian kedai buku ditutup. Pengoperasian kedai buku ditutup kerana PKP. Jadi pembelian buku dan juga alat tulis melalui tempahan dan dihantar terus ke rumah. Jadi urusan untuk pembelian ini tuan-tuan teruslah berurusan dengan Mr. Bob. Saya nyatakan nombor di situ. Okay, tuan-tuan boleh hubungi, dan penghantaran pembelian itu dihantar terus ke rumah tuan-tuan. Buatlah tempahan dengan kedai buku. Kemudian yang keempatnya ialah pembukaan sekolah secara fizikal akan dimaklumkan kemudian. So, pihak sekolah akan memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan dari masa ke semasa. Kalau diikutkan sebenarnya, sesi persekolahan ditangguhkan sehingga 26 Januari. Tapi saya meramalkan kemungkinan, ini ramalan saya, kemungkinan sekolah akan disambung lagi lah. Memandangkan kes kita ni masih lagi mencecah 4 angka. Jadi saya tak pasti dalam masa terdekat ini, tinggal hanya seminggu lagi, kita tak pasti sekolah itu akan ditutup. Dan apa yang dimaklumkan oleh pihak KPN, mereka akan mengumumkan sesi persekolahan ini 2 minggu lebih awal. So, maknanya untuk masa terdekat ini sekolah tidak beroperasi lah, tidak dibuka secara fizikal. Kemudian lain-lain siaran akan dimaklumkan melalui WhatsApp ataupun Telegram grup kelas anak masing-masing. Jadi sini tuan-puan, saya juga ingin memohon tuan-tuan dan puan, pihak sekolah mengadakan alternatif menyediakan medium komunikasi untuk sebaran maklumat melalui Telegram dan juga WhatsApp, WhatsApp kelas. Jadi saya harap tuan-puan kurangkan tentang isu-isu provokasi, iklan-iklan, tak perlu adakan. Lebih kepada maklumat yang disampaikan ataupun yang dimaklumkan oleh guru kelas kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan hanya ikut sahaja. Kita ada step by step tuan-puan. Kalau tuan-puan menyatakan masalah di situ, itu, ini dan sebagainya, kita di pihak sekolah pun tak dapat nak selesaikan masalah tuan-tuan puan. Soal PPR dan sebagainya, kita tak mampu. Kita serah semula bergempang untuk menyelesaikan. Cuma apa yang kami buat ini adalah untuk memastikan anak-anak perempuan terus dapat mengikuti pembelajaran. Inilah yang termampu kami laksanakan. Bila kita tidak bersebuka, kita tak ada cara lain untuk kita mengajar anak tuan-tuan perempuan. Jadi inilah cara yang kita termampu kita buat, melalui pembelajaran secara online, offline dan juga secara gabungan. Jadi masalah itu tuan-puan fikirlah, bincang bersama keluarga macam mana untuk memastikan anak-anak dapat mengikuti juga pembelajaran di rumah. Kita tidak mahu nanti anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran di rumah akan terus tercicir, akan terus ketinggalan, terutamanya anak-anak di tahun 6. Tahun 6. Jadi
tentang isu-isu ya, ketidakpuasan hati apa sebagainya, kurangkan. Ya, berilah masa untuk kami guru-guru untuk merancang yang terbaik untuk anak perempuan. Ya, untuk memastikan pembelajaran ini dapat disampaikan secara maksimum yang mungkin. Masalah ini berlaku pada semua sekolah-sekolah dalam Malaysia, bukan sekolah ini sahaja. Ya, agak terkesan ya apabila PKP ini berlanjutan dan juga sekolah masih lagi belum dibuka. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan isu-isu tersebut kurangkanlah, ya, berilah masa untuk cikgu-cikgu bernafas, menyediakan pembelajaran dan juga pengajaran khususnya kepada anak. Dan akhir sekali, saya selaku guru besar dan juga pentadbir dan juga wakil pada semua guru sini mohon maaf ya sekiranya apa yang kami laksanakan ini adalah terdapat kekurangan di mana-mana. Ya. Kami cuba yang terbaik, insya-Allah. Ya. Saya tidak menjanjikan satu persediaan yang begitu hebat. Ya. Jadi saya fikir inilah yang terbaik yang dapat kami laksanakan. Dan harapan saya ialah agar ibu bapa terus memberi kerjasama yang baik kepada pihak sekolah, kepada guru-guru, ya, agar kita dapat memastikan ya, sekolah Aidil Keramat ini adalah sekolah yang terbaik, ya, di kalangan terbaik dalam koloni. Jadi itu saja taklimat pada hari ini. Saya sudahi dengan nafas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. When I am by myself, looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long. And with my broken heart, I see all the pictures of myself living life without you. Just feels so wrong. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, then God please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you.